masyarakat dengan melakukan tindakan yang tadi. Demikian tajuk sampai malam ini. InsyaAllah kita akan selesaikan satu pertemuan. InsyaAllah sebelum kita masuk kepada tajuk Allah Ta'ala. Suat kuning ni sebagai istana ni. Mohon penjelasan berkenaan kenyataan daripada seorang pakar keuangan Islam yang menyatakan bahawa 70% daripada pelaburan pihak DSP adalah ke dalam perniagaan yang tidak patuh syariah. Menurut kajian beliau, 10% yang tidak patuh syariah tersebut mestilah dilupuskan bagi menjamin sekian wang sebenarnya tersebut. Dengan kata lain, setiap 100,000 PWSP sebanyak 21,000 mestilah dilupuskan. Yang ini jelas kalau fakta itu betul, kalau 70% daripada pelaburan yang dilakukan oleh KWSP, maka maknanya pulangan keuntungan yang masuk dalam KWSP yang diberi balik kepada penjarum itu boleh katakan sumbernya begitu besar haram. Sebab itu kalau haram, memang kaedah haram ini dia ada cleansing proses. Cleansing proses yang maknanya kalau nak diislamkan yang balik, kena buang yang riba, tinggal tak riba. Baca apa? Pada ayat Quran, wadaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wadaru, kamu kena buang, kamu kena tinggalkan ma baqiya, apa sahaja yang ada kepada kemudian riba, kalau kamu beriman. Atas keadaan itulah maka timbul tadi itu pandangan yang mengatakan bahawa memang pemerintah boleh buat, tapi tak tahu baca-baca wang. Maksud saya, kalau duit yang disimpan oleh pekerja Islam dalam KWSP itu nak dihalalkan, dilaporkan kepada semua sumber yang halal. GST banyak, bukan GST banyak, GST GST lapar. Government listed company yang boleh diasingkan, boleh diletakkan. Tapi tidak buat itu cara lain. Tapi mestilah kalau jelas riba, nak halal macam mana dia riba? Tak ada takwil. Hatta yang kita bincang sama itu, yang kata ASB Asia itu banyak kali cakap ada. Diakui oleh orang yang bagi fatwa tu. Kalau ada statement daripada pengusi jatuh ke fatwa kebangsaan, saya jumpa itu dah. Dia ada alasan, tapi alasan itu ada orang terima tak terima. Darurat. Betul. Pelaburan ASB diakui dia memang dilapor dalam pelaburan konvensional. Tapi terpaksa. Terpaksa di mana? Satu poin yang saya nampak. Poin itu yang dimata. Saya ulang balik. Poin dia, jumlah orang yang melabur dalam ASNB itu besar sangat, berbilion-bilion duit. Bank Islam tak boleh tampung, bank lain tak boleh tampung, Maybank, maka masuk dalam bank konvensional. Kalau tidak ni duit terletak di mana? Itu dikatakan darurat. Tapi ada pihak lain pula mengatakan bahawa kita yang membuat polisi, kita yang menentukan arah tuju syarikat. Kita klasifikasikan sekarang ini dalam indeks Islamic Index. Ada banyak mana kita punya pusat-pusat yang boleh kita laporkan. Jadi kalau yang ada pilihan kepada yang halal, kita tak buat yang halal, timbul soalan tadi.
Sebab itu saya kata yang tadi itu kalau sah hukum demikian, memang sah lah. 70% keuntungan pelaburan itu kepada yang tidak halal, maka pulangannya juga tidak halal. Memang hukum kena cleansing. Saya tahu dari proses ini sebab saya pegang RHB, pengusi RHB. Kita laburkan pelaburan halal, ada bertukar. Kadang-kadang satu share itu pasal kita beli dia Islamik, tengah jalan dia tukar pada non-Islamik, dijadikan konvensional. Kita stop, kita jual. Nak jual tak sehari, 2-3 hari. 2-3 hari itu ada naik keuntungan. Yang untung yang masuk atas nama harap itu terletak salah. Set aside. Terkumpul setahun pada 400,000. Pernah sekali itu 500,000. So kesemuanya kita tak bahagi kepada pelabur. Kita cleansing, clean. Kita bagi kepada charity body. Kita ada 100 kita tunjukkan nama-nama charity body, NGO dan sebagainya kita bagi. Yang tadi pun lebih kurang keadaan yang sama juga. Bagaimana hukumnya seorang doktor yang tersilap memberi ubat kepada pesakit sehingga menyebabkan pesakit mati? Jadi jawapan negligent, tanggungjawab. Tak berlaku negligent, tak berlaku cuai, dia dimaafkan. Banyak yang bawa kes ke mahkamah tu dalam mahkamah, sama ada dia berniat atau tidak, satu. Yang kedua ini dia cuai atau tidak. Kalau berlaku kecuaian punya kematian, maka dia dipanggil, dia bunuh dengan tidak sengaja. Maka dia tidak kena kisas, tapi dia kena bayar diat. Dan diat itu dibayar oleh akilah, oleh keluarga dia. Kontraktor sengaja membina bumbung stadium dengan barang-barang yang tidak berkualiti. Mana terdengar kan ya? Dalam masa yang diaturkan bukan bumbung untuk sama yang tadi itu. Sebab itu yang mustahak itu kita faham sangat betul. Adakah structure yang dibuat oleh arkitek yang disahkan oleh engineer, arkitek design, jenis besi, kekuatan besi dikira, bobot panjang, bobotan dikira. Kalau kesemua telah diambil kira semua dah, buat untuk juga, itu dia tidak sengaja. Tapi kalau dia buat itu kerana macam contoh senang kita faham. Kalau besi yang digunakan sampai 16 watt, batang itu besi 16 watt, tapi dia gunakan 10 watt sebagai contoh. Aspek itu dia telah curi-curi. Itu dia dapat diproofkan, maka dia dipanggil negligent, dipanggil dia sengaja dibuat ataupun kecuaian. Maka kecuaian yang kita belajar tadi itu, maka dia wajib bayar ganti rugi. Apakah hukumnya meletakkan buku agama yang mengandungi ayat-ayat Quran di depan kaki sewaktu solat? Asas yang anda kena faham, istihza'ul bidin, merendah-rendahkan, meleceh-lecehkan agama, situ yang salah. Kalau orang dia ada ayat Quran dalam poket dia masuk dalam bilik air dengan tidak sedar ada Quran dalam poket dia, langsung tak ada dalam kepala dia nak hina Quran ke tidak, termasuk demikian, taklah. Kalau dia ingat, dia buat sama tadi. Kalau letak pak lain tak ada, nak sembahyang letak depan, tidak dipanggilkan menghina. Letak di mana? Kalau ada tengah sembahyang ni, nak bangun letak sini, dah boleh, tapi dengan syarat terselamat daripada orang sepak, orang pijak. Sebab kalau pijak sudah masuk mana istihza, situ yang tak boleh. Tapi kalau Quran lain sikit dia. Sebab Al-Quran
Al-Quran pada kita, dia kalamullah, dia qadim, dia suci, dia sampai tak boleh pegang dengan tidak ada wudu. Maka sesuai dengan nama begitu, ada tempat yang sesuai. Kata baca Quran pun ada rehat. Kenapa rehat tak di bawah? Tak di bawah itu ada makna macam menghina, macam merendahkan, angkat tinggi dia. Nak baca Quran tu, walaupun tak ada Nabi suruh cub Quran itu, kalau Quran awal cub timpa mati kita, besar Quran besar, tak. Tapi penghormatan itu dicub. Bila habis baca, junjung penghormatan. Situ tak apa. Letak di bawah. Kalau boleh elak. Kalau tidak boleh elak, contoh tak boleh elak. Kita dalam masjid haram sekarang tu, bila kita baca Al-Quran Al-Karim sampai kepada ayat sejadah, kita kena sunat sujud. Quran tak di mana? Ada tak ketiak? Ketiak ni Quran tak ada ketiak. Okey, tak di bawah. Mana tak di bawah bukan sepak dan kepik sini. Apa pun anda buat yang bukan bermakna ditafsirkan sebagai menghina Quran, boleh. Because menghina Quran maka jangan. Itu berkuah ulama. Bagaimana pelaksanaan kaedah hukum salim? Bolehkah sesuatu hukum dan atau ibadah diambil daripada mimpi? Contohnya suatu ilmu seperti mana berselawat yang diamal secara mimpi, bertemu Nabi, atau hukum membolehkan berperan orang Islam yang lain atas nama mimpi seorang bertemu Nabi. Kena bezakan antara kedua perkara yang besar. Satu, mimpi berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, Nabi mengajar kepadanya sebagai ajaran. Mimpi berjumpa dengan Nabi itu sah. Di segi syaraknya, berlakunya memang dia jumpa sungguh. Kalau Nabi mengajar dia, dalam mimpi itu suatu ajaran yang bertentangan dengan yang diamalkan orang, atau Nabi tidak pernah mengajar kepada mana-mana sahabat, maka yang itu tidak boleh dipakai. Pasal kalau itu boleh dipakai, maka maknanya ada ajaran yang Nabi tidak sampai ke semua dalam hidup dia. Kalau ada Nabi ajak orang lepas dia wafat, Nabi suruh buat satu amalan selawat, katakan contoh selawat dan sebagainya, yang tidak pernah orang dulu buat, maka Nabi biasanya, Quran kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak cakap apapun melainkan dengan wahyu, baik pun semasa dia hidup maupun selepas dia mati wafat. Kalau selepas dia wafat dia bercakap juga, maka dia wahyu. Bila wahyu mana ada tertinggal wahyu dahulu yang tidak betul. Setahu saya tidak pernah Nabi mengajar yang baru. Ilmu ada atau beberapa orang saleh yang telah mendapat ilmu dalam mimpi, bukan dari Nabi, dari guru-guru mereka. Boleh pakai atau tidak? Berlawan dengan syarak, itu dipanggil hamadatis syayatin. Kalau tak berlawan dengan syarak, ambil yang tak berlawan bukan daripada mimpi, daripada hadis yang ada, Quran yang ada. Yang penting sekali bahawa mimpi bukan sumber ilmu.
melainkan mimpi Nabi saja. Sebab wahyu pernah turun dalam mimpi. Sebab Nabi dikawal, maka selain daripada Nabi, maka mimpi bukan sumber wahyu. Maksud tu kalau ambil kepada kaedah Quran, kan dikatakan wa innaka latulaqal Qur'an bil ladun hakimin alimin. Kamu wahai Muhammad akan menerima talaqi. Liqa makna berjumpa. Kamu akan berjumpa dengan Jibril berdepan-depan. Dia baca kepada kamu tulaqa yang Quran datang daripada miladun hakimin alim, daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kesemua begitu. Sahabat pun begitu dan sebagainya. Allah. Ini seekor anjing perburuan dilepaskan oleh tuannya, lalu anjing tersebut telah menangkap seekor kijang. Kijang tersebut tempat disembelih mengikut syarat oleh tuan mempunyai anjing. Adakah kijang tersebut perlu disamak memandangkan terdapat kesan gigitan dan cakaran kuku anjing pada badan kijang? Pertama, anda kena faham dulu apa dia makna anjing buruan tu. Bukan anjing paria. Ada anjing paria pihak baik kepada anjing buruan. Syarat utama anjing buruan wa at-ta'murahu yajri wa tuwaqqifuhu yaqdi. Anjing buruan kau berlatih kepada kamu suruh dia pergi. Kamu kata berhenti, dia berhenti. Syarat berhenti itu pula bukan senang kerja. Kalau anjing, kita lepas anjing dikejar kambing, kejar apa namanya rosa, berjumpa dengan kambing orang kampung, dia kejar kambing pula. Tuan dia kata berhenti, itu kambing orang tu, dia break, barulah dipanggil mukallibin. Tu'allimuna ma'rufah, yang itulah anjing buruan. Yang itu kalau in amsak dalam Quran, in amsak dalam dia tokak binatang itu kepada kamu, dia hidup, kamu sembelih, dia mati, kamu makan. Tempat yang digigit tadi itu dibuang dengan pisau, buang-buang bekas gigitan dia. Sama tidak perlu, tapi sunat di sana. Tapi yang sahnya kena buang kesan yang digigit. Kuku tak apa lah, gigit juga elio itulah yang menjadi hukum. Iza walada ahadukumul qalb, bila anjing itu menjilat elio, situ yang kena buang daging itu, lain semua boleh makan. Tapi tak berlaku ni. Mana ada anjing macam tu. Tapi orang Arab dia boleh memang gitu. Dia latih buru belang tu. Dia kena kekuatan buru belang, mendengar suara dia jauh, boleh panggil tu, dia balik, hambat dia pergi tu yang dia latih semua. Sama juga dengan anjing yang dia akan benar-benar anjing buruan. Di Malaysia yang ada anjing karya aja. Sebelum menembak seekor kijang hutan, seorang pemburu sempat membaca Bismillah Allahu Akbar. Selepas menembak kijang hilang dan timbul mati tidak berapa lama kemudian. Soalan, adakah kijang tersebut dikira bangkai atau halal dimakan? Adakah peluru dikira sebagai salah satu benda yang tajam yang boleh mengalirkan darah? Ya, kalau kita telah menembak seekor kijang rosa, hilang, berjumpa, mati. Syarat yang pertama, sebab sampai tembak tadi itu dia kepala di mana, ekor di mana. Dah tembak, katakan kena sebelah kanan, sebelah kiri, dia mentang gitu, tembak, ada pasti sini. Amanya peluru kena sebelah kiri, pergi jumpa, tengok tempat yang kena peluru. Kalau sebelah kiri memang yang ada tembak, mati
boleh dimakan, sah dan halal dimakan. Tapi kalau jumpa juga tembak sebelah kanan, mungkin orang lain yang tembak, bukan ada tembak, dipastikan begitu. Kalau sahlah yang ada tembak itu berlaku, selalu kata berlaku. Kena memanglah hilang, banyak yang hilang. Kalau hilang, berjumpa, belum jadi bangkai. Bangkai maknanya busuk, masih panas ataupun masih lagi keras badan dia, maka memang hukum dia ada boleh. Sebab tu maka dalam konteks ini tu dipanggilkan Allah menguji kamu. Yang kamu buat tadi itu sama ada benar-benar yang kamu yang punya, kamu tembak, kamu punya, ataupun orang lain juga menembak. Mungkin dalam hutan 2-3 pasukan, orang lain yang tembak binatang, orang tu yang tembak sebelah kanan ni, dia yang tembak, maka hak dia bukan hak kamu. Apapun hukum itu memang disebut jelas dalam Quran. Dalam kitab fiqh ada bab sayd, satu bab buruan, binatang buruan, cara memburu. Okey, perlukah kepada nak tembak Bismillahirrahmanirrahim? Mana sampai wah, nampak mata dia orang tembak dah. Kalau orang yang tahu lah, tunggu hilang. Nak mana sebab Bismillah? Bismillah tidak menjadi rukun, niat yang jadi rukun. Nah, itu pergi itu nak cari rezeki, dapat, alhamdulillah, tak dapat, salah. Maka tak payah baca niat, tak niat kena Bismillah, hanya sunat saja. Macam kita sembelih lembu apa semua kali, kita baca Bismillah, baca Allahu Akbar, kesemuanya sunat. Sembelih sahaja dengan tidak baca Bismillah pun boleh makan. Bismillah adalah sunat sahaja. Kalau memburu, Bismillah adalah sunat. Menembak, baca Bismillah adalah sunat. Tak sempat, tak payah baca Bismillah, tembak boleh, halal dimakan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.